A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan insya-Allah pada kali ini adalah siri yang terakhir, siri ke-30 untuk kita sama-sama tadabbur Al-Quran edisi Ramadan. Jadi insya-Allah pada kali ini saya akan kongsikan tadabbur pada surah Abasa bermula daripada ayat pertama hingga ayat ke-12 insya-Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dia bermuka masam dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, yakni tidak beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Subhanallah. Baik, muslim-muslim adalah rahmati Allah. Pertama sekali, sebenarnya surah ini adalah di antara surah yang popular dan selalu kita baca, terdapat di dalam surah Juzul Amma. Jadi, untuk faham pada surah ini, kita perlu merujuk kepada asbabun nuzul. Baik, jadi saya akan sebutkan secara ringkas. Ayat ni sebenarnya adalah ayat yang menjadi teguran kepada Nabi SAW. Kenapa? Okey, saya akan kongsikan pada permulaan ini watak yang terdapat pada ayat yang boleh sama-sama kita kongsikan. Pertama, cuba perhatikan pada permulaan ayat. Allah Ta'ala sebutkan dua perbuatan manusia kat sini, iaitu abasa wa tawalla. Abasa maksudnya bermuka masam ataupun masam muka lah. Model tawalla berpaling. Okey, poin dia macam ni tau. Kedua-dua kalimah ini ialah dalam bentuk kalimah fi'il. Dalam bentuk fi'il. Ataupun lebih mudah kita nak sebut kat sini, kalimah fi'il ni maksudnya kata kerja. Kerja. Yang mana pelakunya ialah huwa. Huwa ni ialah merujuk kepada seorang lelaki. Dan
Yang dimaksudkan daripada ayat ini ialah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, memang ayat ini secara spesifik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hikmahnya di dalam ayat ini Allah Taala tak sebutkan secara direct Nabi yang begitu begini sifatnya. Tapi Allah Taala sebut dalam bentuk umum, iaitu dalam bentuk fi'il kat situ, abasa wa tawalla. Dua perbuatan kat situ. Pertama, bermuka masam, ataupun yang keduanya ialah berpaling. Dan kalau kita merujuk kepada tafsiran pada ayat ini, boleh rujuk pada surat bawah tu, daripada halaman yang bawah sikit tu, tafsir dan makna kalimah. Makna abasa wa tawalla ialah Nabi Muhammad SAW bermasam muka kerana tidak suka. Tidak suka apa ni? Okey. Jadi sekarang ni kita jumpa dah watak yang pertama pada ayat ini ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi nak faham pada ayat ni, tengok pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua ni menyebut tentang watak yang kedua, iaitu Abdullah silap. Abdullah bin Ummi Maktum. Okay. Anja'ahul a'ma. Okay, kalimah al-a'ma ni yang memberi mesej jelas orang yang dimaksudkan. Sebab Abdullah bin Ummi Maktum ni memang dia buta daripada sejak lahir. Sebenarnya Abdullah bin Ummi Maktum ni bukanlah orang jauh dengan Nabi. Sebab Abdullah bin Ummi Maktum ni, kata salah saya, dia adalah sepupu kepada Siti Khadijah. Sebab ibu kepada Abdullah bin Ummi Maktum ni adalah adik-beradik dengan ibu kepada Siti Khadijah. Okay, maksudnya hubungan kekeluargaan tu dekatlah dengan Nabi SAW. Cuma situasinya, kalau kita memerhatikan kepada ayat ni, apa yang membuatkan Nabi SAW tak suka bermuka masam dan berpaling ni? Kerana ketika itu, ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang pergi jumpa Nabi ni, kita boleh faham keadaan orang yang buta. Kalau dia nak dapatkan seseorang, macam mana? Macam mana dia nak tahu orang, dia nak beritahu kepada orang yang dia datang? Sebab dia buta dan dia tak tahu orang tu kat mana. Dia susah, pasti mungkin dia akan memanggil-manggil, menyahut, dan ianya adalah sesuatu yang mengganggu Nabi ketika itu sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Iaitu kalau kita rujuk pada ayat 5 ni. Ni manistaghna. Manistaghna ni merujuk kepada siapa? Kita bubuh kat sini watak yang ketiga, iaitu pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy. Yang mana disebutkan waktu tersebut Nabi tengah sibuk ni untuk berdakwah, selotok dengan pembesar Quraisy ini dengan tujuan, kalaulah pembesar Quraisy ini memeluk Islam, maka mudah Islam itu akan disebarkan, mudah Islam itu diterima. Sebab dah pemimpin-pemimpin terima akan dakwah Nabi SAW. Itu hajatnya. Pembesar Quraisy yang dimaksudkan di sini, di antaranya ialah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Okey, dan ramai lagi lah, itu yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir. Baik, jelas kat sini ada 3 watak secara ringkas kita nampak kat sini. Kemudian kat sini ada penjelasan. Okey, penjelasan mengenai Abdullah bin Ummi Maktum. Sampai kat sini. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'u dhikra. Tahukah kamu barangkali dia, yakni Abdullah bin Ummi Maktum ni, ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Okey, dekat sini pelajaran-pelajaran ini zakkaru atau yadzakkaru, zakkara ni kalimah ni merujuk kepada Al-Quran, ya. Dan ada ulama tafsir menyebut bahawa pada waktu kejadian ini Abdullah bin Ummi Maktum ni dia belum masuk Islam lagi. Nampak tak? Yang ni
yang seorang diri ni belum Islam lagi, dan man istaghna yang ada ramai-ramai tadi ni pun belum lagi Islam. Kalau kita tengok dari konteks pemahaman itu, kita akan nampak bahawa kenapa Nabi mendahulukan untuk beri dakwah sampai ke peringatan kepada pembesar-pembesar Quraisy, sedangkan Abdullah bin Umi Maktum ni tak perlu pun nak pergi jemput dia, dia datang sendiri. Kenapa Nabi pilih? Kita lihat ada ulama menyebutkan tentang hal ini. Sebenarnya Nabi SAW berfikir bahawa ini strategi dakwah, ijtihad Nabi. Boleh. Tapi bila Nabi buat macam tu, rupanya di sisi Allah Ta'ala ada sesuatu yang lebih aula ataupun lebih utama yang patut Nabi buat, iaitu melayani Abdullah bin Umi Maktum daripada duk melayani pembesar-pembesar Quraisy yang belum tentu lagi mereka itu beriman kepada Allah. Malah kalau kita merujuk kepada catatan sirah, mereka yang disebutkan baik Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal apa semua tu, mereka ini semuanya mati dalam kekufuran, mati dalam kesyirikan. Okey, boleh kat situ. Kemudian sambungan. Fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Okey. Yang ni keterangan kepada Bani Istaghna tadi ni, orang-orang kaya ni, pembesar-pembesar Quraisy ni lah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan sebagainya. Yang mana disebutkan, ada pun orang yang merasa dirinya cukup, amma man istaghna, maka kamu melayaninya, fa anta lahu tasadda. Padahal tidak ada celaan ke atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, kalau dia tidak beriman. Ni maksud dia. Wa ma'alaka alla yazakka. Okey. Habis kat situ. Kemudian sambungan dia. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Okey, tengok sampai sini Yang ni sebenarnya ayat ni dia apa? Disebut lagi mengenai Abdullah bin Umi Maktum tadi ni, yang mana Allah Ta'ala berfirman, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, yas'a. Okey, kita nak faham pada kalimah yas'a ni. Yas'a ni biasa dengar kalimah sa'i, kan? Perbuatan sa'i itu ialah berlari-lari anak. Berlari anak. Maksudnya dia bukan berjalan biasa, maksudnya memang orang tu nak bersegera. Dan yas'a ini adalah sesuatu yang perlu diusahakan. Cuba kita bayangkan, orang buta, kan, dia sanggup pergi redah apa saja semata-mata untuk bertemu dengan Nabi, untuk mendapatkan pelajaran, pengajaran daripada Al-Quran. Dan Allah Ta'ala sebutkan sifat orang-orang yang seperti Abdullah bin Maktum ni, sifatnya apa? Yakhsha, takut. Yang ini mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebut di dalam tafsiran ayat kat bawah tu lah, boleh rujuk Okey, akhir sekali penutup ayat ialah kalla. Ini teguran Allah Ta'ala, kan? Jangan begitu. Innaha tazkira. Sesungguhnya apa yang disampaikan, apa yang diajarkan kepada kamu itu, yakni Al-Quran itu adalah tazkirah, peringatan. Faman sya'a dzakara. Allah kata apa? Siapa yang menghendaki, siapa yang nak dapatkan pelajaran itu, tentulah dia memperhatikannya. Maksud, tentulah dia akan mendapatkannya. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, apa yang boleh kita dapat daripada tadabbur atau pentafsiran ringkas ayat ini tadi, saya dah kongsikan secara ringkas di dalam ayat 1 sampai ayat 12 permulaan surah Abasa ini adalah mengenai tentang Nabi SAW. Dan juga watak kedua mengenai Abdullah bin Umi Maktum. Dan yang ketiga, wataknya adalah pembesar-pembesar Quraisy. Dan kesemuanya itu terangkum, disimpulkan dalam topik yang sama, iaitu mengenai Al-Quran. Mengenai Al-Quran. Sebab Al-Quran ini sumber kehidupan kita, sebagai panduan, bimbingan, pedoman kepada kita semua. Jadi bila kita tengok pada ayat ni, pertama sekali yang saya nampak ialah ayat ni nak membuktikan tentang kerasulan Nabi SAW. Kena ingat surah Abasa ni antara surah yang terawal diturunkan. Di antara surah yang terawal diturunkan. Jadi kalau kita tengok, kalau kita lah buat buku
Sebab orang kafir Quraisy tuduh Nabi yang Al-Quran tu Nabi reka. Okey, jadi saya nak bagi satu analogi supaya kita nampak macam ni. Contohnya macam ni. Kita ada satu buku. Buku tu tentang diri kita. Agak-agak kita nak sebut tak tentang benda-benda buruk ataupun benda-benda yang memalukan kita. Sudah pasti kita akan hanya meletakkan sesuatu yang baik dan sebagainya. Tetapi di dalam ayat ataupun surah Abasa ini, kenapa Nabi SAW sebutkan yang dirinya itu ditegur. Sebenarnya ada kisah yang rentetan kisah lah. Bila Nabi ditegur dalam surah ini, sebenarnya ia adalah sesuatu yang baik. Apa yang baik dia? Pertama sekali, kebaikannya ialah manusia tak terlepas daripada melakukan kesalahan. Ini satu bentuk tarbiyah. Tarbiyah tu maksudnya didikan yang Allah Ta'ala nak beritahu pada kita melalui Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW pun ada tersilap begitu. Okey. Jadi sebenarnya tersilapnya Nabi itu satu bentuk tarbiyah untuk umat dia. Itu kita kena ambil faham lah. Okey. Jadi kalau kita tengok balik pada situasi ini, sememangnya berhak bagi Nabi SAW untuk bermasam muka. Maksud menunjukkan reaksi tak suka kepada apa yang dibuat oleh Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa? Sebab Abdullah bin Umi Maktum dia tidak menjaga adab sebagai seorang yang menuntut ilmu. Mana boleh kacau majlis guru kan? Maksudnya ada contoh cikgu ada kelas, kita tak boleh tiba-tiba kacau dia, nak pergi tanya dia dan sebagainya. Kena hormati dia. Tapi pada satu sudut yang lain kita kena tengok, sebab Abdullah bin Umi Maktum ini orang buta, mana dia tahu. Cumanya memang kisah ini adalah kisah satu bentuk tarbiyah, didikan kepada kita macam mana kita nak mengadaptasi daripada kisah ini. Sebab apa? Bila Nabi SAW ditegur dalam surah ini, selepas dari itu hubungan Nabi dengan Abdullah bin Umi Maktum semakin erat, semakin rapat. Sebab apa? Seringkali Nabi bila bertemu dengan Abdullah bin Umi Maktum, dia tak panggil dengan Abdullah ataupun nama dia. Nabi akan panggil, wahai orang yang menyebabkan aku ditegur. Nampak tak ada elemen manja, ada elemen apa kata serasi dekat situ. Jadi nak sebutnya memang peristiwa yang berlaku ini adalah sesuatu yang boleh sama-sama kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Okey. Jadi kalau kita cuba tengok pada watak utamanya adalah watak baginda Nabi SAW. Watak kedua ialah watak Abdullah bin Umi Maktum, dan watak ketiga adalah watak pembesar Quraisy yang pada waktu itu Nabi bertemu dengan mereka dengan satu tujuan. Apa dia? Ini adalah salah satu kelebihan peluang yang ada, seperti yang disebut oleh para ulama tafsir, ini adalah ijtihad Nabi. Bukannya Allah Ta'ala suruh Nabi macam tu, tapi ijtihad Nabi. Nabi fikir macam ni, kalaulah pembesar Quraisy, ketua-ketua ni, pemimpin-pemimpin ini memeluk Islam, maka sudah pasti yang di bawah, jadi pengikut-pengikutnya, mudah untuk menerima agama Islam. Macam tu. Jadi ini adalah sesuatu yang patut kita fahami. Kenapa Nabi buat macam tu? Tapi ala kulihat, di dalam ayat ni memang Allah Ta'ala tegur Nabi, dan panduan ni untuk semua kita ni, termasuklah semua orang, dan khususnya kepada para pendakwah lah. Jadi pendakwah ni dia perlu ada jiwa besar, tidak cepat melenting, dan sedia menerima teguran dan perbetulkan kesilapan. Itu yang selayaknya, itu yang sebetulnya. Sebab itulah dakwah Nabi semakin lama semakin hebat. Kerana apa? Ini sifat yang ada pada pendakwah itu perlu untuk dipolish, perlu untuk ditambah nilai pada satu masa ke satu masa. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita melihatkan lagi pada ayat ini, sememangnya Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita tentang kekuasaannya. Bila Allah Ta'ala berfirman, amma man istaghna, adapun orang-orang yang yang serba cukup ni merujuk pada orang kaya lah. Ada pembesar-pembesar Quraisy tu, Allah gunakan lafaz man istaghna, fa anta lahu tasadda wa ma'alaka alla yazakka. Dan mereka ini kamu layan. Sebab disebabkan strategi dakwah Nabi tadi, Nabi layan. Sedangkan Abdullah bin Umi Maktum, Nabi tak layan. Sebab tu Allah Ta'ala tegur kepada Nabi SAW. Padahal tidak ada celaan atas kamu kalau dia tidak beriman. Bahasa mudahnya begini,
dalam kita memahami konteks dakwah. Dakwah ni adalah seruan. Kita sampaikan saja. Orang tu berubah ke tak berubah tu bukan kerja kita. Itu adalah kerja Allah Ta'ala yang nak berikan hidayah kepada hamba-hambanya. Dekat situ Pak ada elemen tarbiyahan, maksudnya kita kena berusaha saja, meletakkan segala pergantungan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melihat pada ayat ini dengan jelas ya, sifat yang ada pada diri Abdullah bin Umi Maktum, dia tengok, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha, jelas tampak macam mana dia menunjukkan kesungguhan dia untuk mempelajari Al-Quran. Soalannya, bagaimana pula hubungan kita dengan Al-Quran? Adakah cepat-cepat kita selepas solat ambil Quran, ataupun ada masa terluang kita buka Quran, ataupun tunggu waktu-waktu tertentu saja, mungkin selepas solat berjemaah baru nak baca Quran dan sebagainya. Jadi sebab itu kita tengok kat sini, tak kisahlah berapa banyak, itu bukan isunya. Isunya ialah sesegera mana kita boleh mendapatkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ini satu mesej yang kita boleh dapat daripada penyebutan ayat wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Tengok, sifat yang ada pada orang-orang beriman yang benar-benar beriman ini ialah mereka ditakut. Takut apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Fa'anta anhu talaha. Inilah yang dikesalinya. Sedangkan orang yang betul-betul nak dapatkan pengajaran daripada Quran, kamu abaikan pula wahai Muhammad. Jadi sebab tu Allah Ta'ala tegur pada Nabi, kalla innaha tazkirah faman sya'a dzakara. Jangan macam tu wahai Muhammad. Sekali-kali jangan. Sesungguhnya ajaran Allah, yakni Al-Quran itu adalah satu peringatan. Jadi ada mesej dekat sini ya, iaitu Al-Quran ni adalah untuk semua. Jangan pilih kasih untuk mengajarkan Al-Quran. Di mana kata hari ini, Alhamdulillah, dekat bumi Malaysia ni, program-program pembelajaran Al-Quran sangat luas. Malah ada yang percuma, malah ada yang orang kata petik jari je, ataupun buka telinga saja yang boleh dapat manfaat. Cuma kita je tak nak saja. Jadi Alhamdulillah, manfaatkan, bersyukur banyak-banyak sebab kita berada di tempat yang Allah Ta'ala memudahkan kita untuk pelajari Al-Quran. Al-Quran pun banyak, ada setengah tempat tu di Afrika tu, Quran pun tak ada. Dia pun terpaksa setiap kali mereka hafal, dia tulis pada kayu. Jadi kena bersyukur banyak-banyak. Sedang kita tempat yang macam ni, payah pula kita nak hafal Quran dan sebagainya. Dan yang terakhir, kalau kita merujuk kepada refleksi daripada ayat ini yang boleh sama-sama kita kongsikan, ringkas saja, secara umumnya, pertama sekali, biar buta mata daripada buta hati. Yang ini saya merujuk kepada kondisi Abdullah bin Umi Maktum tu. Macam mana Abdullah bin Umi Maktum nak tunjuk pada kita yang dia dalam keadaan buta mata ni, tak nampak ni, tetapi hatinya celik, ada sifat yang untuk mempelajari Al-Quran. Bagaimana pula mereka yang celik, yang matanya boleh tengok, kadang-kadang walaupun matanya celik tapi hatinya buta. Itu disebut mata hati itu buta. Jadi peringatan agar manfaatkan nikmat pendengaran, penglihatan dan hati pada mendekatkan diri kepada Allah dan mengingati akhirat. Kerana setiap nikmat kurniaan Allah akan dipertanggungjawabkan kelak. Seperti yang disebut dalam surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi yang berikutnya, nak jadi penuntut ilmu yang hebat, contohi sifat Abdullah bin Umi Maktum. Pertama, apa sifat dia? Tak bertangguh. Yas'a tadi tu, bersegera terus. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Tengok keadaan dia yang buta pun dia sanggup untuk redah sampai kepada Nabi untuk belajar Al-Quran. Dan yang ketiga, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kesempurnaan sifat ini adalah di antara sifat-sifat yang terbaik untuk seseorang itu menjadi penuntut ilmu yang hebat. Dan yang ketiga,
Nak jadi pendakwah yang hebat, contohi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sifatnya? Pendakwah perlu ada sifat berlapang dada, sifat sabar, menerima teguran dan sedia buat perubahan. Jadi perbetulkan mindset dakwah kita, berdakwah kerana Allah, bukan kerana kumpul pengikut. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Tamatlah sudah 30 siri tadabbur Al-Quran edisi Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkongsian ini yang baik semua datang daripada Allah. Kurang dan kelemahan itu disandarkan pada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa dan terbicara dan sebagainya. InsyaAllah program tadabbur Quran ini sebenarnya saya buat tiap-tiap hari. Selepas habis Ramadan pun kita akan adakan. Jadi sebab tu teruskan di dalam grup WhatsApp yang sedia ada ni, dan saya akan kongsikanlah, dan juga boleh invite kawan-kawan lain untuk sama-sama kita ikuti pengajian tadabbur Al-Quran, dan insya-Allah kita jadikan tadabbur Al-Quran ini sebagai salah satu aktiviti harian kita. Setidak-tidaknya kita tadabbur Al-Quran bersama-sama dan dapat manfaatkan serta memberi kesan pada diri kita. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.